amrullah wa gharrakum billahil gharur. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nadzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wasyuhada wa 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid bermula daripada ayat 14 berakhir pada ayat ke-19 yang bermaksud orang-orang yang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu dan kamu hanya menunggu dalam keadaan ragu terhadap janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah dan syaitan datang memperdayukan kamu tentang Allah. Maka pada hari itu tidak lagi diterima tebusan daripada kamu walau maupun daripada orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka, itulah tempat pelindung dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Belum sampaikah waktunya lagi bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi segala kebenaran-kebenaran yang diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berbuat seperti mana orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, yang mana mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi dari kalangan orang-orang yang fasik. Ketahuilah kamu bahawa Allah menghidupkan bumi setelah matinya ini kering. Sesungguhnya telah kami perjelaskan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu semua mengerti, agar kamu semua memahami. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipatkan ganjaran pahala bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang amat mulia. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, mereka itu adalah orang yang mencintai kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan waktu, ruang dan peluang lagi, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kehidupan itu kita dapat terus lagi melakukan amal-amal kebaikan. Kita dapat duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis kuliah, apapun majlis, dia adalah majlis-majlis yang baik. Alhamdulillah kita berada pada awalan hari ini, insya-Allah 3 Syakban. Mana Syakban, Rejab telah pun pergi meninggalkan kita. Syakban mula berangkat akan meninggalkan kita. InsyaAllah kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Syakban wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kepadaku Ramadan, beri keberkatan. Tapi apalah maknanya? Tanah yang subur kalau kita dapat, tapi kita tidak bercucuk dan kita tidak bertanam, mana mungkin kita akan dapat hasil manfaat daripada tanah yang subur tadi, walaupun tanah itu seluas mungkin. Maka sebegitu juga
Kalau kita tidak melakukan amal-amal kebaikan padanya, mana mungkin kita akan mendapat ganjaran pahala daripadanya. Tapi itulah perjalanan hidup kita. Sehingga Nabi kata, kalaulah kamu tahu tentang kelebihan Ramadan, seperti mana aku tahu? Saya kamu nakkan Ramadan itu sepanjang tahun. Agak-agak kita ni nak Ramadan sepanjang tahun ke nak sebulan? Saya rasa kita ni nakkan Ramadan hanyalah sebulan. Kalau kita tahu kelebihan dia, kita nak sepanjang tahun. Walau bagaimanapun itulah perjalanan hidup kita sebenarnya. Bermula daripada setitis air mani, menjadi segumpal darah, menjadi segetul daging, menjadi bayi, dewasa, kita akan pindah daripada satu peringkat kepada satu peringkat. Sebegitu juga kita pindahkan bulan ini, kita pindah. Kan kita akan lalui, kalau peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, naik ke Sidratul Muntaha. Sebenarnya itulah perjalanan hidup kita. Kita akan berjalan, akhir titik noktah kita, maka kita akan bertemu kepada Allah Ta'ala. Dalam perjalanan Nabi, sebelum Nabi diisrakan, dimi'rajkan, dibelah dulu dada Nabi, dibersihkan hati Nabi. Kita, sebenarnya bila mata kita dah kabur, kulit kita dah kendur, gigi kita dah gugur, uban kita dah bertabur, bermakna kita dah dekat nak masuk lubang kubur. Maka persoalannya, hati kita dah tak kita bersihkan. Kerana disitulah apa yang Nabi kata, kalaulah batu yang keras direndam dalam air tidak akan menjadi lembut, maka sebegitu juga hati yang keras tidak akan berguna padanya sebarang nasihat. Tak akan guna nasihat ni kalau hati itu dah jadi keras. Kalau batu direndam dalam air, dia tak lembut. Tapi kalau air, begitu juga hati manusia, kalau keras, dia tak akan berguna padanya nasihat demi nasihat. Walau bagaimanapun, kita ni selalu bimbang tentang beberapa perkara yang belum tentu berlaku pada kita. Belum tentu lagi berlaku. Yang pertama, kita selalu bimbang, kalau aku tua besok, siapa nak bagi aku makan? Siapa nak bagi duit? Boleh jadi sempat tua, boleh jadi tak sempat tua. Kita ni, Yusuf kita ni macam nak, dah sempat sikit kot agaknya. Yang lahir kita mungkin ada adik belum sempat lagi tua lah. Yang kedua, kita selalu risau, kalau pencen besok, siapa nak bagi aku duit? Siapa nak bagi aku makan? Itu dua yang kita selalu risau. Tapi bagi saya, menurut Al-Quran, ada 4 perkara yang mesti akan berlaku pada kita. Sama ada kita suka ataupun kita tidak suka, ada 4 benda yang khaskan. Yang pertama, kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang hidup pasti mati. Itu nombor 1. Perkara yang mesti kita lalui. Kematian itu satu perkara yang mesti akan kita lalui. Macam mana susah senang dia, itu perbahasan yang panjang lah. Ada yang senang, ada yang susah. Yang kedua, perkara yang mesti akan berlaku kepada kita, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma hawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Surah Al-An'am ayat 94. Ya Allah, kamu tetap akan datang kepadaku pada hari kiamat sendiri-sendiri. Maka kata Nabi, besok bila kita beradab kepada Allah, kaki kita ni belum gerak lagi, diri beradab kepada Allah, maka kata Nabi akan ditanya kepada kita ni tentang 4 persoalan besar. Di antara ditanya kepada kita tentang usia kita, apa yang kita buat dengan usia kita ni. Usia kita ni 50 tahun, 60 tahun, apa yang kita buat dalam usia 50 tahun. Jangan tak ada masa untuk Allah. Yang kedua,
Dia akan tanya kepada kita tentang ilmu kita. Banyak mana yang kita dapat dan banyak mana kita amal. Kita baru saja menyambut peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi. Orang baca banyak peristiwa Isra' Mi'raj ni, 50 tahun. Sini pun hari tu saya tengok ada buat forum Isra' dan Mi'raj, bukan main-main tu. Forum Isra' dan Mi'raj. Kita tak dapat hadir lah tuan sebab kita sibuk. Tapi pendek kata dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, kita dah sambut 40 tahun dah rasa saya. Kalau tanya, semua orang hafal. Kan? Hanya orang semua hafal. Kisah seekor lembu yang keluar daripada lubang yang sempit. Dah keluar dah lah, lubangnya kecil. Tapi dia dah keluar tu, dia nak masuk balik. Kalau kita sekarang ni, kita tengok apa bodoh betul lembu ni. Kalau kita sekarang tengok lah, lubangnya kecil, dia dah keluar badan besar, dia nak masuk balik. Lalu Nabi tanya, siapa dia tadi? Jibril kata, itulah gambaran umat kau. Yang dia dah cakap satu benda, dia tak fikir. Tapi bila dia cakap, nak tarik balik tak boleh. Saya ingat Perdana Menteri Afrika Selatan. Bila dia naik aja jawatan, dia kata, kalau saya jadi Perdana Menteri, besok minyak turun. Ke Afrika Selatan. Kita baca sejarah-sejarah tu kan. Kita pun, pelik. Itulah yang ada dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan perhati dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita tengok orang angkat barang. Kalau sekarang ni orang angkat kayu depan mata kita lah. Kita tengok orang tu angkat kerusi. Dia tak boleh angkat. 3 kerusi tu dia tak kuat. Tiba-tiba dia nambah jadi 40 kerusi. Agak-agak kita kata apa? Pasal bodoh sangat orang ni. Patut dah tak kuat turun kan? Tapi kadang dekat Afrika Selatan Utara ada yang dah dapat jadi Perdana Menteri Afrika Utara. Dia tak cukup. Dia nak jadi juga Menteri Keuangan Afrika Utara. Dia juga macam tu kan. Kita baca kisah-kisah tu kan. Kalau kita baca kisah Masyitah, kita akan dapat Masyitah ni. Kenapa Allah Ta'ala rakamkan sebanyak-banyak peristiwa itu, tapi Allah rakamkan peristiwa Masyitah. Masyitah ni kerja sikat rambut saja. Bukan besar. Kalau kita dalam jamaah ni mungkin bersihkan markah saja enggak. Tapi di situlah mulianya Masyitah ni. Jadi, kerja sikat rambut anak Fir'aun. Pada ketika itu anak Perdana Menteri lah. Bukan anak Perdana Menteri, penasihat lagi. Tengah dia sikat, jatuh sikat dia. Masyitah sebut, ambil sikat Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sebut apa pun, Bismillahirrahmanirrahim aja. Akhirnya Masyitah ni kata anak Fir'aun, ada ke Tuhan selain daripada bapa aku? Ada. Tuhan kamu, Tuhan aku, Tuhan bapa kamu Allah. Aku beritahu bapa aku nak. Akhirnya Masyitah direbus dalam kawah minyak yang mendidih. Iman diuji macam tu. Diuji, rebus kawah. Anak kita boleh dengar cerita, tapi agak-agaknya kalau kita. Itu yang bila kita baca, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir warabuka faqabbir. Saya duk fikir, adakah kita sekarang ini sedang berselimut? Maka kata Allah pada Nabi, bangun. Ayat salahnya ialah kita ambil sejarah Nabi berselimut tu. Bila Nabi dapat wahyu tu, Nabi balik minta isteri Nabi selimut kan. Bila Nabi selimut, turun ayat tu. Kita ingat Nabi yang berselimut. Kita bacalah, rupanya kita tak perasan. Kita pun sekarang sedang selimut. Tak bangkit berjuang rupanya. Maka bangun. Lepas tu duduk kuliah ni nak kena ramai. Kalau ikutkan selimut, jawabnya tak datang lah kuliah. Betul tak betul? Jadi kena bangun. Bangun kuliah ni kena bangun juga. Baru jadi kalau tak dapat kita selimut tetap sejuk, sedap, sejuk, sedap, sejuk. Sejak akhirnya kita tak berjuang. Itu kisah daripada peristiwa. Akhirnya diberitahu, Masyitah ditangkap, dihidupkan minyak, dimasak minyak tu sampai mendidih, dimasukkan seorang demi seorang. Sebab apa? Kerja jahatnya anak Fir'aun tadi. Hantar laporan. Jadi pilihlah nak jadi anak, nak jadi Masyitah ke nak jadi anak Fir'aun.
Ini hantar laporan dan hantar laporan dan sebagainya. Ini pengajaran daripada. Tadi saya nak keluar, ada orang tanya saya, ini pesyarah, dia kata dia beri nasihat kepada pengurusi tak terima. Kenapa Ustaz pengurusi tak boleh terima gini-gini? Saya kata itulah manusia, masalah dia manusia ni. Nabi kata orang yang paling bahagia ialah orang yang boleh terima nasihat orang lain. Cuba Haji tengok peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi. Isra' dan Mi'raj Nabi ni, Nabi bila terima 50 sembahyang sehari semalam, Nabi tak komplain pun, Nabi terima. Allah boleh aja perintahkan. Bila turun Nabi Musa kata mintalah kurang. Nabi naik, turun, naik. Kan agak-agaknya kalau 50 sembahyang sehari semalam, agak-agaknya lah kita ni semayang tak agak-agak. Haji Yusuf mungkin semayang. Kan, mungkin semayang, tapi 50 semayang ni kan setengah jam baru nak noreh getah aja 2 batang hayya ala solah. Baru nak potong sawit 2 tandan hayya alal falah. 50 semayang ni agak-agak semayang tak? Agak-agak tuan-tuan. Saya rasa bukan tuan-tuan, aku pun tewas. 50 semayang. Tapi berkatnya Nabi ni, walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul, dia boleh terima nasihat Nabi Musa alaihi salam. Kita ni kadang-kadang jadi ketua cawangan je. Orang nasihat, tak boleh terima nasihat orang kadang-kadang. Itu bezanya kita ni dengan Nabi tu. Baiknya Allah kurangkan dari 50 sembahyang tinggal 5 sembahyang. Kita terus tak baca kuliah. Baik, saya ada lagi program dekat Sedang ni tak sebenarnya. Tapi oleh kerana yang lepas dia tak datang ni, saya pun tak dapat perkabaran. Bila hujung-hujung ni kita dah masuk tempat lain. Kita pergi tempat madrasah apa tadi, Tanwiriyah hari tu, pada yang bulan lepas. Itu 2 benda. Yang kedua akan bertemu kepada Allah. Yang ketiga, kita jangan lupa bahawa perkara yang mesti akan berlaku kepada kita ialah wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Lalu diletak kitab catatan amal kita ni. Maknanya kita beramal ni, yang kita duduk majlis ilmu ni, kita buat semayang ke, kita berjihad ke, berjuang ke. Pagi tadi saya bacakan tentang orang yang melakukan amal tapi dalam keadaan sial banyak. Maknanya tak baik. Orang yang berpuasa tapi dapat penat, lapar, dahaga. Orang yang bangun malam sembahyang tahajud dapat letih sahaja. Orang yang duduk belajar ilmu agama tapi tak cium bau syurga, kata Nabi. Orang yang bercakap tentang agama tapi dilontar dalam neraka, perut dia berputar, tali perut dia berputar tadi. Dan orang yang mujahid tetapi sial, wahal dapat 700 kali ganda dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kenapa? Kenapa benda tu ada? Kerana adanya perkara-perkara yang merosakkan amal-amal tadi. Dia tak jaga, walaupun dia berjihad tapi dia tak jaga jihad dia. Walaupun dia duduk majlis ilmu, dia tak jaga tujuan dia, niat dia tadi. Walaupun dia duduk dalam bersedekah, walaupun dalam keadaan dia berpuasa, dia bangun malam, tetapi dia tidak menghayati apa yang dia buat tadi. Ini orang yang beramal tadi. Jadi kalau orang kata, ada ke Ustaz? Ada. Kita baca surah Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Aku beritahu kamu tentang orang yang paling rugi perbuatan baik, tersia-sia perbuatan baiknya dekat dunia ni tadi. Habis. Tapi orang kita ni, dia baca Quran. Biasanya pada hari Jumaat kita baca surah Kahfi. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan dia, siapa yang memang dia nak bertemu dengan Tuhan dia, 2 benda dia kena buat. Satu, dia buat amal baik. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Jangan dia sekutukan Tuhan dia dengan sesuatu.
Sebab itu hari itu di Johor kan keluar fatwa mufti kan, larangan merayakan perayaan agama lain kan. 1 hari bulan keluar fatwa. 3 hari bulan budak berarak, ramai-ramai orang tua berarak, tolak, tokong, will kan. Kita tengok gambaran itu, kenapa jadi macam tu? Tapi betul jugalah kata orang tua-tua dulu, kalau bapa kencing berdiri, anak kencing berlari. Dan kalau pemimpin curah santan dalam tempat upacara Hindu, agak-agak yang biasa tu ikut tak agak. Kita nak cakap macam mana kan? Tapi itulah hebatnya Al-Quran yang berlaku di Turki. Kita tengok, kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang kedua daripada surah Al-Hajj. Pada ayat yang kedua daripada surah Al-Hajj ni kata Allah, goncangan kiamat tu orang perempuan yang mengandung akan menyusukan, akan lepaskan anak yang dikandung. Kamu lihat orang yang menyusu lepaskan, yang mengandung akan keguguran. Kan dia jumpa bayi yang tali pusat dia masih bersambung dengan mak dia. Agaknya macam mana goncangan tu sebegitu sampai terberanak boleh lari nak selamat. Mak dah mati, anak masih hidup lagi. Tali pusat tu masih bersambung dengan perut mak ni kan. Subhanallah. Ayat apa? Ayat yang kedua daripada surah Al-Hajj tersebut sendiri. Kalau kita nak perhatilah betapa hebatnya Quran, kita pun terperanjat. Macam mana berlaku ni, Allah Ta'ala buat ni macam ni, ustaz macam ni, macam mana dia boleh angkatkan bangunan 10 tingkat tu 4-5 meter, entah terbenam ke dalam, runtuh dan sebagainya. Bayangkan kalau Allah Ta'ala kata kiamat tu macam mana pula berlaku tadi. Subhanallah. Inilah kehebatan Al-Quran. Rupanya orang kata, orang jumpa Quran ni dia bersepah, dibuang dalam tong-tong sampah hari-hari, dia kata. Kita ditamparkan di Malaysia, orang buang Quran pula dalam longkang, dalam parit kan. Inilah yang berlaku pada hari ini. Kita tengok, subhanallah. Mujur di Malaysia ni mungkin ada berkat orang yang masih menjuruh buat baik, mencegah buat jahat, ada lagi. Makin di Malaysia ni belum lagi ditimpakan bala-bala macam mana begitu. Yang kedua, yang ketiga, kita akan dapat buku catatan amal kita. Itu perkara yang mesti akan berlaku. Dan yang keempat, perkara yang mesti akan berlaku kalau kita lihat dalam Al-Quran ni, kata Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum, kata Allah bahawa manusia ni besok dia akan kiraman katibin yang akan catat apa kita, macam mana hebat pun hidup kat dunia, pengawal besar macam mana, jaga besar macam mana, pangkat besar macam mana, kekayaan banyak macam mana sekalipun, sibuk, pengaruh banyak macam mana pun kat dunia ni, kita jangan lupa yang sedang menanti kita ni. Dengan kesibukan kita ni, kita leka bahawa yang menanti kita ni ada dua, sama ada kita masuk syurga ataupun kita dihumban masuk dalam neraka Allah. Jangan sedap kita melayan cucu, jangan sedap kita melayan anak, jangan sedap kita melayan kekayaan, jawatan, pangkat, pengaruh, pujian manusia, kita jangan lupa dua ni menanti kita, sama ada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis kuliah ni, dalam majlis tazkirah ni, kita duduk iqamah dalam majlis ilmu. InsyaAllah sekarang ni boleh katakan setiap kawasan ada majlis ilmu. Kalau di Ledang pun ada, di Muar tu tiap-tiap hari Jumaat pun ada. Hari ni tempat sini pun dah ada, dekat Paguh macam ni, dalam proses nak buat juga majlis ilmu. Sebab itulah pentingnya tadi, insya-Allah. Jadi kita menyambung balik kuliah kita, pengajian kita pada kitab kita ni, muka surat yang ke-7, iaitu Islam, agama, nabi-nabi dan rasul-rasul. Islam ialah agama kepada rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi salatu wassalam, sejak daripada Nabi Adam hingga Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad. Adalah nabi dulu, agamanya adalah Islam. Dia dua je. Kalau tak Islam, kafir. Kalau tak kafir, Islam. Dia tak ada golongan yang ketiga. Kalau yang Islam, kafir. Kalau tak kafir, Islam. Ada dua je. Dia tak boleh berlaku lebih daripada itu. Kalau kita buka dalam ayat 161 surah Al-Baqarah, kata silap saya. Pada ayat 158, memang Quran ni dia pelik sikit.
Memang Quran ni dia pelik sikit kalau kita rajin merenung dan memerhati. Dekat surah Naba tu tengah-tengah ayat tu ada perkataan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah kisah kiblat, lepas tu kisah kamu akan diuji nikmat, ditarik kurang makan tu kami. Tengah-tengah tu ada ayat 158 ni inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu pelik. Di antara ayat tentang kiblat ada ayat tentang Safa dan Marwah. Lepas ayat Safa dan Marwah, ayat berkaitan dengan orang kafir yang diazab kerana menyembunyikan hukum. Tak cerita tentang hukum. Sebab kita hari ini dikabarkan tentang dulu kita dibawa dengan Islam hadari, Islam rahmatan lil alamin, yang Islam madani, illa Islam madani, satu kalimah kepada satu kalimah. Cuma saya tengok dalam media sosial ada orang bertanya, Islam madani ni membolehkan kita bersalam dengan semua orang ke? Ni Islam baru ke yang menyebabkan kita boleh? Manakala dalam kuliah saya di Masjid Bandar, dikupas berkaitan dengan ayat 159 berkaitan dengan orang yang menyembunyikan hukum. Ulama-ulama yang menyembunyikan hukum. Pendeta-pendeta yang menyembunyikan hukum. Ayat 158, Safa dan Marwah. Saya pun pelik macam mana ayat ni boleh jadi terselit tentang Safa dan Marwah. Rupanya orang-orang musyrikin, di saat dia masih kafir, dia menyembelih binatang untuk bagi kepada Habal, Lata dan Uzza di antara Safa dengan Marwah. Lepas tu dia pergi dekat Bukit Safa, dia raut dekat Bukit Safa. Dia pergi kat Marwah, dia raut dekat Bukit Marwah. Dia buat amal itu dalam masa jahiliah. Tapi bila dia masuk Islam, Allah Ta'ala perintahkan inna safa wal marwata min sya'air. Jadi dia rasa, kami tak nak ibadat sebab ini amal jahiliah kami dulu. Jadi kami tak nak ibadat kat situ. Lalu turun ayat Quran mengatakan, ini adalah merupakan syiar Allah. Tapi pada ayat 159 tentang orang yang menyembunyikan hukum Allah Ta'ala. Dikekang dengan kekangan api neraka. Kekang tulang pun tak tahan kekangan api. Rupanya pendeta Yahudi yang jenis menyembunyikan hukum. Kita duk fikir, ada ke zaman umat Nabi Muhammad ni yang menyembunyikan hukum? Ada. Dia tak berani menyatakan. Kalau kita buka dalam kitab Matan Arba'in, Imam Nawawi, dia berani. Akhirnya dia kena penjara. Dia kena belasah pada ketika itu. Kan? Kerana kerajaan nak ambil cukai daripada rakyat untuk bantu ekonomi, nak ambil cukai daripada rakyat. Dia tak setuju, dia kata kena ambil daripada pemimpin dulu, ambil harta pemimpin tadi, beri, kerana pemimpin ni kaya, kata dia. Akhirnya dia kena penjara, dia kena belasah, itu berani. Kalau kita buka sejarah Imam Abu Hanifah pun gitu juga. Bila berlaku perdebatan Quran, Taurat, Zabur, Injil, Quran, Imam Abu Hanifah kata, yang lain semua jawab, Taurat, Zabur, Injil, Quran ni semua ni baharu. Semua ni baharu. Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua ni baharu. Semua ni dengan maksud jari ni baharu. Tapi Imam Abu Hanifah dia berani. Jadi dia selamat. Tak kena belasah yang tadi. Tapi kena pada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, Al-Quran merupakan kalam Allah yang qadim lagi azali. Berani Imam Abu Hanifah. Agak-agak zaman sekarang ni orang berani tak? Salam dengan perempuan ni. Orang tanya dia sebenarnya lama nak jawab itu. Itu jalan nak lepas lah tu. Kalau dia berani, macam upacara Hindu tu, kita tak boleh buat. Ini memang tak boleh buat. Tapi kadang-kadang, kata Ustaz Ismail Kamus pun, al-fulusu fi dunia. Ini dia diam je lah, duduk tengok je lah. Tak berani nak tegur orang buat tadi kan. Imam Abu Hanifah kata Quran ni kalamullah yang qadim lagi azali.
lalu dia dipenjara, dia belasah sampai pengsan. Bila dia keluar daripada penjara, yang alim ulama lain semua kata, kenapa kamu tak jawab macam kami jawab? Senang. Kamu tak kena belasah, kami tak kena pukul, tak kena belasah, tak kena penjara. Imam Abu Hanifah kata, kalaulah orang alim takut menyatakan kebenaran, orang jahil akan jahil sampai bila-bila. Bilakah lagi kebenaran ini akan dapat ditegakkan? Oh, beraninya Imam Abu Hanifah. Di zaman sekarang orang jadi tak berani. Mau jadi takutkan. Mau jadi bimbang, ketakutan tu berlaku. Jadi itu benda yang akan berlaku seterusnya. Maka Islam Nabi-Nabi dia kata sehingga akhir zaman Nabi Muhammad SAW, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah Ta'ala akui hanyalah agama Islam. Ada orang dia bercakap kita tak boleh mengatakan Islam aja betul. Apa asal pula tak boleh? Dah Quran kata, Allah kata agama yang Allah Ta'ala akui aja Islam, kita kata Islam lah. Soal kau nak ikut agama lain, itu hak engkau. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Tapi kita Islam, jangan kerana nak mengampu punya pasal, kita boleh marah, kita tak boleh kata Islam aja betul. Jangan jadi gitu. Kita kena kata Islam lah agama yang betul, yang Allah Ta'ala akui. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal min wa huwa fil akhirati humul khasirun. Siapa yang ambil lain daripada Islam tak akan diterima. Persoalannya kalau tak ada, lain cerita. Yang dah ada, kita kena terima. Kan? Yang dah ada, kita kena terima. Dalam masalah itu tadi, dalam masalah yang saya kata tadi, buat upacara tu tak boleh buat. Saya ingat hari tu saya semayang dekat masjid Fekra Bukit Kepung. Jadi habis semayang, ada imam tanya saya, Ustaz, tempat saya ni Ustaz, baru tadi ada buat majlis walimah Ustaz. Saya kata, kenapa ada masalah dia? Apa masalah dia? Dia orang buat, biasa kan kita selawat Nabi kan, main kompang selawat Nabi. Kali ni dia tak buat selawat Nabi Ustaz. Dia main dung-dung ceng, dung-dung ceng. Ada naga 2 ekor Ustaz. Alamak, saya kata. Jadi apa hukum ni Ustaz? Kita balik kepada kisah ayat 158 tadi. Ayat 158, kisah tu. Amal tu, kalau zaman jahiliah dulu kita buat, kalau dia tidak bertentangan dengan agama, setelah kita Islam boleh lagi tak kita buat? Contoh, kita buat tahun baru Cina. Masa tu kita Cina. Setelah kita masuk Islam, boleh tak kita raya perayaan Cina? Tahun baru Cina. Boleh tak? Boleh. Itu perayaan adat. Tapi jangan cak gomi tu tak bawa tebu pula. Itu perayaan agama, tak boleh. Jadi perayaan yang betul adat tak ada masalah. Macam kita orang Melayu ni tuan, nasib baik kita ni Islam. Kalau kita Melayu, tak ada raya kita. Setuju? Apa perayaan Melayu? Pegawai penceramah pensyarah kita. Perayaan Melayu apa? Raya puasa. Itu raya Islam. Nasib baik kita ni Islam, ada juga raya. Jadi dia sebut dia dung-dung ceng tu macam mana Ustaz? Saya kata bercanggah tak dengan akidah? Ada tak yang bercanggah dengan akidah? Kalau dung-dung ceng tu macam tak nampak lah yang tu kan. Cuma beragak-agak patung tu macam mana? Kalau bercanggah tak boleh. Akhirnya saya kata dia, Haji pernah buka tak dalam surah Al-Isra? Dalam surah Isra ni dia ada sekitar 9 hingga 10 kali perkataan wala. Wala tu ada 9 atau 10 kali. Kat mana saya kuliah dekat Pek? Orang Pek Raja ni, saya kalau kuliah orang perempuan ni, orang perempuan dia rajin catat. Saya suka orang perempuan kuliah. Sungguh-sungguh dia catat. Apa Ustaz? Nombor 8, saya ulang balik. Nombor 7, ulang balik. Nombor 9, ulang balik. Nombor 10, akhirnya aku hafal 10. Orang lelaki, bagus. Ingatan dia kuat. Saya buat itu, saya suka orang lelaki. Orang perempuan dia memang kena catat. Ulang balik Ustaz, ulang balik. Penat aku ulang. Akhirnya kita hafal. Lelaki dia sekali dengar je, dia tak kisah catat. Kerana ingatan dia kuat. Lepas kuliah, syarat apa? Tadi kuliah banyak sangat. Bila banyak sangat. Apa pun tak ingat. Ada 10 kali perkataan wala Allah letakkan. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Wala taqrabu zina. Ada lagi lebih kurang kita tengok. Akhir pada ayat ke-38 Allah Ta'ala kata ke semua tu perbuatan keji yang Allah Ta'ala benci.
Yang pertama, kata Allah, jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu, terikat ke belakang, tak nak sumbang pada jalan agama Allah. Yang kedua, kata Allah, jangan kamu jadikan tangan kamu terlalu terbuka, habis semua bagi orang, tinggalkan sikit-sikit. Yang ketiga, jangan bunuh anakmu kerana takut lapar, takut miskin. Kami yang bagi rezeki kamu dan anak kamu. Yang keempat, kata Allah, wala taqrabu zina, jangan hampir zina. Jangan buat zina ni, Allah Ta'ala haramkan, Allah larang. Yang kelima, Allah kata jangan kamu bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Bunuh orang larang. Yang keenam, kata Allah, jangan kamu makan harta anak yatim. Yang ketujuh, kata Allah, jangan kamu mungkiri janji. Kita tengok mana yang kita ada ni, mungkir janji. Yang ke-8, kata Allah, jangan kamu berjalan di atas muka, jangan menipu sukatan dan timbangan. Bila jual beli sukatan ni, jangan tipu, jangan bohong sukatan dan timbangan kalau kita berjual beli. Yang ke-9, kata Allah, yang ke-9 ni, jangan kamu ikut satu benda yang kamu tak tahu, kerana pendengaran, penglihatan tu akan ditanya besok. Ni main ikut aja orang wel-wel, kita nak wel-wel juga, nak buat macam mana kan. Dan yang akhir sekali, kata Allah, kamu jalan, jangan jalan di atas muka bumi ini dengan jalan cara yang sombong, kerana kata Allah, kamu takkan mampu untuk menembusi bumi dan kamu tidak akan mampu tinggi menjulang Al-Quran. Pada ayat ke-38 surah Isra, Allah kata apa? Kesemuanya itu perbuatan keji yang amat dibenci oleh Allah Ta'ala. Kita orang jamaah ni jangan buat itu. Maka kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana Hanifan Muslimah wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Dia bukan Yahudi, dia bukan, akan tetapi dia adalah seorang pengikut jalan yang lurus. Bangsa ni tak ada kan? Jalan yang menyerah diri kepada Allah SWT, dan dia tidak sekali-kali termasuk dari kalangan orang-orang yang musyrikin. Dia bangsa ni kita tak boleh elak. Kan? Tapi agama tu pegangan kita yang kita pegang tadi. Ada bangsa Jawa, ada bangsa Cina, dia tak letak manusia tu kemuliaan dia pada bangsa. Kalau Bilal bin Rabah tu kita baca kan bangsa Arab Badui kan, yang kulitnya hitam, tapi kehebatannya dijamin termasuk senarai ahli syurga. Kita ni walaupun kulit putih muka lawa, belum tentu. Belum tentu lagi, tak ada siapa pun nak jamin kita ni kan. Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu, dan dengan kitab ini, yakni Taurat, berhukum dengannya oleh para nabi yang menyerah diri kepada Allah. Jadi kalau orang umat Nabi Musa, dia dapat kitab Taurat sebagai panduan hidup dia, peraturan hidup dia. Kita umat Nabi Muhammad dapat kitab Al-Quran sebagai panduan. Islam bermakna menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Itu yang diertikan dengan Islam. Saya ingat tahun 1983 kalau tak silap saya, dalam kitab almarhum Tuan Guru Ni Aziz Nikmat, bila agama dipejabatkan. Sekarang memang tak. Kalau tuan-tuan tengok dalam daerah kita hari ni, kan, tengok letak papan getang, mengajar agama Islam tanpa tauliah boleh didenda RM5,000. 3 tahun kerja berat. Itu tambah, aku tambah tu. Yang 3 tahun kerja berat. Kadang-kadang saya tengok, saya baca amat-amati, tengok, mahal. RM5,000. Kuliah dapat RM70. Denda RM5,000. Kadang-kadang lah. Kan? Kita tengok aja RM5,000 mak. 3 tahun penjara. Rupanya kesan tahun 1983 tu sebut hari ni kita nampak. Bila dipejabatkan maknanya agama dipejabatkan, faham maksud dia? Macam kita lah, kita ni ikut agama ke atau agama ikut kita? Kalau kita ikut agama, mana kenapa semayang? Dah Islam suruh kita semayang, semayanglah. Kenapa puasa? Dah Islam suruh kita puasa, kita puasa lah. Itu kalau kita ikut agama. Kalau agama ikut kita, apa pasal pula saya nak semayang? Saya punya suka lah. Asal saya nak puasa pula, saya punya suka lah. Saya tak nak puasa, awak nak buat apa?
Itu kita jadikan agama ikut kita. Jadi jalan selamat ni lah kita ikut agama ke agama ikut kita? Kita ikut agama. Sebab itu orang tak sembahyang subuh 4 rakaat. Orang tak puasa pada waktu malam. Sebab kita ikut agama. Tapi kalau dah di pejabat, kan payahlah kan pejabat menguasai. Sedangkan Nabi kata, Baliu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kalau ikutkan macam tu, keadaan tuan-tuan silap raya, tuan-tuan nak ngajar anak tuan-tuan 3 orang kat rumah pun, kena mohon tauliah silap raya. Payah juga kita jadi macam tu kan. Sedangkan Nabi suruh kita sampaikan ilmu agama tu, ajar kepada orang supaya orang faham dan orang faham. Kan? Lalu dia kata, demi Tuhan mereka tidak ada, dia kata pada ayat itu, dan Islam bermakna menyerah diri kepada Allah. Bila kita tutup, kenapa pakai tutup aurat? Kenapa kita sembahyang? Kenapa kita puasa? Dan kita Islam. Kita serah dirilah. Sami'na wa ata'na. Sebab dalam kitab ni kita baca tuan-tuan jilid yang pertama tau. Ni jilid yang pertama. Tempat lain saya dah sampai jilid yang keempat. Jilid yang pertama dia payah nak habis. Ni jilid yang seterusnya tuan-tuan. Di tempat lain dah jilid yang keempat. Tuan Guru tulis kitab berkaitan dengan malaikat. Saya tak pernah jumpa perbahasan tentang malaikat ni sebegitu panjang. Biasanya kalau kita ngaji tentang malaikat, dalam kitab-kitab kita baca pendek saja. Tapi dalam ini Tuan Guru dia bahaskan cukup panjang. Sampai ke di antara ulama di kalangan jin dengan ulama di kalangan manusia duduk berbahas. Macam mana kita kena belajar kenal Tuhan ni, kita belajar tauhid, kita kenal Tuhan, kata ulama jin, adakah sampai kita ini mengenal diri kita sendiri? Kita kenal, belajar tauhid, kenal Allah. Sampai kita mana kita kenal diri kita sendiri? Kata ulama jin, kata ulama dari kalangan manusia, kata tak. Apa alasan tak wajib? Sebab Allah kenal diri kita kan. Kita nak kenal Allah Ta'ala seperti mana kita kenal diri ini, tak wajib. Sebab kerana ilmu kita dengan ilmu Allah, kata dia tak sama. Allah ni dia punya ilmu lain, ilmu kita ni terlalu sedikit. Jadi taklah sampai seperti mana kita kenal diri kita sendiri tadi kata dia. Cukup kita kenal Allah tu tak sama, tak serupa dengan segala yang baru. Dah, dia maha berkuasa, dia mentadbir 7 petala langit, 7 petala bumi. Itu tadi. Kan? Begitu juga kalau kita amat-amatilah perkara yang berlaku hari ni, kita berlaku. Kalau zaman Nabi dulu, saya buat semalam malam tadi, orang cerita pasal sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana kisah-kisah yang terdahulu. Dia kata bila Nabi berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, mereka tak percaya. Sebahagian besar keluar daripada Islam pada ketika itu, yang membenarkan Sayyidina Abu Bakar. Kami tak percaya Muhammad, macam mana kamu boleh pergi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, naik ke Sidratul Muntaha. Macam mana kamu boleh pergi? Pergi lepas Isyak balik sebelum subuh. Kami makan masa 40 hari, 30 hari pergi, 30 hari balik. Macam mana kamu boleh pergi lepas Isyak balik sebelum subuh? Kami tak percaya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang orang kata, saya tak percaya Ustaz peristiwa Isra' Mi'raj. Kenapa tak percaya? Macam mana Nabi boleh nak naik lapisan langit yang ke-7 dalam keadaan Nabi tak pakai oksigen? Dia tak ya juga kalau tuan-tuan tak ngaji. Macam mana nak naik lapisan langit ke-7? Akhirnya kan diuji Nabi. Kalau betul kau pergi peristiwa Isra' dan Mi'raj, aku nak tanya kau. Kalau kau dapat jawapan ni, kau boleh dapat jawapan ni, kami terima apa yang kamu kabarkan. Nabi kata, tanyalah, nak tanya apa? Berapa tiang Masjidil Aqsa? Pintu dia ada berapa? Pemaidani dia macam baru macam ni. Pemaidani dia warna apa? Ada berapa? Pintu dia ada berapa? Haji Yusuf kat sini saya ingat paling tak ada pun Haji. Semua sahabat-sahabat sini dah lama dah. Paling tak ada pun 20 tahun, 10 tahun. Betul tak? Haji Badawi. Ada tak? Kalau saya tanya agak-agak dapat jawab. Kalau dapat jawab, saya belanja makan. Seminggu, pagi, petang, siang, malam. Nampak tak jawab?
Soalan yang pertama, ada berapa lampu kat atas ni? Mana nak dapat? Bukan datang kita markah ni nak kira lampu, banyak lagi kerja kita. Jadi oleh kerana dia tak nak percaya, kita katalah tak ada 90 juta air, dia kata dia nak buat macam mana? Akhirnya kita, inilah perangai manusia. Kalau dia tak nak kebenaran, dia akan cari 1001 macam alasan, dia akan cari 1001. Nabi pun beritahu, Allah perlihatkan kepada Nabi wajah sebenar Masjidil Aqsa. Nabi sebut satu-satu semuanya betul. Mereka terima tak? Mereka tak terima. Saya kata, kalau tak percaya, ya saya tak percaya Ustaz. Macam mana Nabi nak naik lapisan langit yang ketujuh dalam keadaan Nabi tak pakai oksigen Ustaz? Allah, payahlah ni kata. Saya kata dulu awak duduk dalam apa? Dalam bulu betung ke dalam apa? Dalam perut mak. Dalam apa tu? Dalam perut mak dalam apa? Dalam air kan? Macam mana awak boleh hidup dalam air mentubat tu? Sekarang awak pergi duduk kat sungai, tengok, hidup tak? Kata. Pasal agama ni bukan otak. Kalau agama ni otak, kita kentut, kita basuh buntut. Apa kena-mengena basuh buntut dengan muka? Kentut dari buntut kita basuh muka nak buat apa? Betul tak betul? Jadi agama ni bukan kepala otak. Tapi kepala otak tu penting lah untuk berfikir kan. Tapi dia tak nak buat macam mana? Nak buat macam mana kan? Dia sibuk cari salah orang. Sibuk cari salah orang. Salah dia tak nak buka pula. Itu dalam Islam dinamakan. Kan Nabi kata dalam kitab Matan Arba'in, siapa yang tutup rahsia orang, Allah akan tutup rahsianya di dunia, di akhirat. Kalau kita buka kitab. Tapi kalau kita tak buka, kita akan cari tahun 87 dulu ada. Dan sekarang ni ada depan mata, dia tak ambil kisah. Entahlah. Maka polisian kemudian dia terdapat dalam diri mereka keraguan terhadap keputusan. Dia kata, maka demi Tuhan mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Nak dikatakan tuan-tuan beriman ni, tuan-tuan kena terima apa yang Nabi tetapkan. Semalam dekat Melaka, ada orang perempuan yang tak setuju. Dia kata, bak semayang terima tak? Terima Ustaz. Bak puasa terima? Terima Ustaz. Dah ketentuan Allah. Bak zakat terima Ustaz. Bak haji terima Ustaz. Lepas tu bak kahwin baru, yang ni tak boleh terima Ustaz. Payahlah kau kata macam mana kau belajar agama, kena terima. Bukan bermakna saya suruh kahwin baru. Saya kata kena terima tak kata Allah bila turun ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terima tak? Terima. Wa aqimus salata wa atuz zakat, terima tak? Terima. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah kerana, terima tak? Terima. Wa ahallallahu al-bait wa harrama riba, terima tak? Terima. Kan? Bila sain semua terima, sama juga bab sembahyang, puasa, haji, zakat, hukum muamalat, hukum munakahat, hukum jinayah, kena terima ke semuanya. Oh, macam tu Ustaz ni. Iyalah. Engkar satu, habis kosak. Itu yang dinamakan ni tunduk patuh menerima. Kalau kita tak tahu pun kita duk yakin yang datangnya daripada Islam tu sebenarnya terbaik. Penyelesaian bagi semuanya. Bukan nak suruh, kan? Kemudian mereka dalam hati mereka mereka keraguan terhadap keputusan dan mereka menerima, menyerahkan diri dengan sepenuhnya. Kata dalam ayat surah An-Nisa ni ayat 65. Apabila kepentingan manusia dalam segala bidangnya terpelihara dengan hanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan rahmatnya Allah tidak melepaskan manusia bersendirian tetapi diutuskan para rasul. Oleh kerana manusia itu begitu, maka didatangkannya para nabi dan para rasul. Sekarang Nabi dah tak ada. Rasul dah tak ada. Zaman kita ni ditakdirkan kita tak bertemu dengan Nabi, tak bertemu dengan Rasul. Yang ada para alim ulama. Boleh faham? Yang ada hari ni para alim ulama yang menyampaikan ilmu agama. Makna kita ni saat yang akhir tuan. Benteng terakhir ni ialah dia kata para alim ulama. Tapi kalau alim ulama tak berani menyatakan kebenaran, habis lah. Kan ulama dah tak berani nyata ini apa dia sebenarnya dia ayah. Macam kita kata istilah tadi macam-macam istilah tak ada masalah, tapi pelaksanaan itu sendiri sebenarnya dia akhirnya jawapan dia haram. Halal ke haram? Haram pun. Dia jadi begitu. Jadi bila nyata tadi, maka tinggal para alim ulama yang menceritakan tentang kebenaran.
bercakap soal kebenaran. Kalau ada orang kata ustaz ceramah kuliah ngentam orang, memanglah kuliah nak ngentam orang. Nak buat apa ngentam beruk? Bukan beruk masuk neraka. Kalau beruk masuk neraka, baik aku kuliah dekat beruk. Senang. Assalamualaikum beruk. Engkau dah tua-tua, bila nak pakai tudung beruk? Senang. Manusia yang akan masuk syurga. Ayat 179 surah Al-A'raf kata, manusia, jin masuk neraka. Jadi dialah yang kita nak perbetulkan supaya dia selamat. Ulama kena beritahu kepada mereka. Bidang terbelah ada daripada menyerah diri. Apabila kepentingan manusia dah segala bidang dalam soal agama ni, kalau tuan-tuan perhati, dalam Islam ni ada kesemuanya, segenap sudut. Semua dia complete set. Tapi sayang macam saya kata tadilah, kita baca Quran kadang-kadang betul juga macam P.Ramlee aja. Tuan-tuan tengok tak cerita P.Ramlee? Cerita P.Ramlee ni dalam bab Quran, bila P.Ramlee dapat aja surat Laksmana Doremi tu kan, mula-mula sekali Ramlee baca, Do baca. Bila dia pegang surat ni, dia pusing tengok jauh dekat. Jauh dekat. Kata Aziz, engkau cari apa? Pasal tak baca? Kecil sangat. Kata si Do kata. Ri pula kata, bodoh kau tak kerti baca, biar aku baca, kata Ri. Aziz pun ambil baca. Aziz pun baca, dia pusing. Kau cari apa? Dia punya kepala, kata dia. Mana kepala surat tu? Dia pun pusing. Kata si Mi, engkau pun sama, bodoh tak kerti baca, kata dia. Bak, sini aku baca. Dia pun baca, sekali Sudin baca. Sekali syair lah, bahasa Arab lah, kata dia. Baca. Al-Padang Pasiru, kata dia. Si Aziz kata, Taib, kata dia. Bagus, macam itulah juga. Macam kita berjanji lah. Ingat tak zaman kita berjanji dulu? Duduk sebelah, kau main Taib, kau main kuat, dia ucapan. Ingat tak dulu masa kecil? Saya ingat dulu macam saya rajin baca berjanji dulu. Yang duduk sebelah, Taib, tinggi sampai ke depan tu kan. Padang Pasiru, berbuka kehabisanun. Apa dia? Kuma buka puasa habis. Dia apa? Kulihat tumpuk, kata dia. Apa pula tai unta, kata dia. Kau pun sama, bodoh tak kerti baca. Nampak tak kat situ? Maknanya, ada orang kita ni yang memang tak kerti baca Quran. Ada orang kita ni memang buta huruf langsung. Ada orang kerti baca, tapi hafaz pun tak kerti. Kan? Tapi ada orang yang kerti baca, kita ni paling tak ada mentadabur, paling tak ada pun makna tu bacalah. Kan? Hari ni orang baca betul, bagus. Tapi dia sendiri tak faham akan tuntutan. Bila saya baca dalam Quran, Allah ibaratkan orang ni, dia pikul barang, macam kedai pikul barang, dia tak tahu barang apa yang dipikul. Bahaya tu. Banyak barang dia bawa, apa? Dia pun tak tahu rupanya. Jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu, mentadabbur, sekurang-kurangnya 1-2 kita tahulah daripadanya. Sebab bukan apa saya ada mesyuarat. Apa dah? Lagi 5 minit juga, 2 minit lagi juga lah. Apabila kita tengok manusia dalam segala bidang terpelihara dengan hanya menyerah diri kepada Allah, maka dengan rahmatnya Allah SWT tidak melepaskan manusia bersendirian, tetapi diutuhkan para rasul. Sekarang zaman kita dah tak ada. Dan kepada mereka dengan ajaran Allah SWT dan hukum-hukum Allah SWT. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulah ani'budullah wajtanibu taghut, dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap umat akan rasul untuk menyeru, sembahlah kamu akan Allah sahaja dan jauhilah taghut. Itulah kerja. Jadi dalam bab kitab ni tuan-tuan, dalam satu kitab ni tuan, kitab 40 hadis penawar bagi hati, dia bercerita berkaitan dengan mujahid yang sial. Saya duduk renung, hafasan pula jadi macam ni. Sedangkan dalam satu bab yang lain, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, orang yang berjuang untuk tolong agama Allah diibaratkan orang yang menanam, hari ni dia potong, hari ni dia tuai. Hari ni dia potong, hari ni dia tuai. Hari ni dia potong, dia tuai. Besar faedah tu kan. Kalau kita tanam sawit 7 batang, potong keluar. Kaya kita kan? Kaya kita. Tapi kenapa dia potong tadi? Nabi tanya, siapa dia?
itulah orang yang berjihad fisabilillah. Kalau tuan-tuan perhatilah, tuan bagikan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada berbentuk ganjaran, betul? Ada berbentuk ancaman, betul? Ada berbentuk pengajaran. Yang berbentuk ganjaran, orang yang berjihad. Yang berbentuk ganjaran, orang yang memberi hutang kepada orang. Berbentuk ancaman, dia kata orang yang menabur fitnah. Ada bentuk ancaman, kan? Bentuk begitu tadi. Jadi saya pun buka. Lalu sahabat bertanya, kenapa dia jadi macam tu ya Rasulullah? Kata sahabat, kalau begitu siapa ni? Orang yang berjuang, bekerja dengan niat dia untuk meletakkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nak letakkan kalimah Allah tu tertinggi, matlaman itulah orang yang berjihad fisabilillah. Yang ganjaran pahala dia besar. Sebesar-besarnya. Tapi bukannya satu kerja yang mudah. Sebab itu Allah kata, kalau apa yang kamu seru ni, untung dia datangnya segera, berlomba orang. Dalam sepotong hadis lain, Nabi kata apa? Manusia, tubuh kamu ni lemah. Tubuh kita ni tak kuat. Kita pijak batu, pijak paku, kaki kita jahanam. Kita pijak bara, kaki kita rosak. Kita curah air panas, kulit kita melepuh. Betul? Tubuh kamu tak kuat. Tetapi lidah kamu ringan, kata Nabi. Lidah bercakap lepas semua sekali. Apa nak cakap je. Hati kamu bongkak, kata Nabi. Hati susah nak dengar nasihat. Dan kesudahan kamu, kata Nabi, adalah kematian. Apa pun tinggi jabatan, kamu akan mati, kata Nabi. Maka beramallah untuk keperluannya sebelum dia datang. Ulang balik. Manusia, kata Nabi, tubuh kamu lemah, satu. Lidah kamu ringan, dua. Nak cakap aja. Lidah kamu ringan. Tiga, kata Nabi, hati kamu bongkak. Susah nak dengar nasihat orang. Empat, kata Nabi, kesudahan hidup kamu ialah mati. Macam mana hebat pun kamu, kata Nabi, kamu akan mati. Lima, kata Nabi, oleh itu beramallah untuk keperluannya sebelum dia datang. Yang ni kita tak faham. Saya pun baca, apa maksud kata Nabi beramallah untuk keperluannya sebelum dia datang? Rupanya, ada amal yang kita perlukan hari ni. Ada amal yang kita tak perlukan hari ni. Kalau kita pergi makan roti canai sekarang, makan depan tu, makcik berapa semua sekali ni? Dia kata 100 saja dah lah. Nanti saya bayar di akhirat makcik. Agak-agak makcik tu kata apa? Agak-agak kalau otak engkau. Betul. Kita makan nasi lemak, siap makan makcik berapa ni semua? Dia kata 70. Nanti saya bayar di akhirat. Agak-agak makcik tu cakap apa? Aku ingat dia kejar kita dengan penyapu. Orang ajarnya kau. Rahmat tak? Jamu rahmat. Dapat ke akhirat. Sama juga yang kita buat ni, yang kita beramal ni tuan-tuan. Sekarang ni kita nak duit. Sekarang ni yang kita duduk majlis ilmu ni, tuan-tuan buat kerja berjihad fisabilillah, pahalanya tak perlukan sekarang. Kita perlukan bila? Sebelum dia datang. Besok kita dah mati, baru kita nak perlukan pahala ni tuan. Yang kita buat majlis ilmu, kita apa, pahala ni baru kita perlu. Sekarang tak perlu. Wallahualam. Sampai situ kita berhenti. Saya ada mesyuarat tuan. Saya buka kalau ada sebarang kemuskilan, saya buka ruang pertanyaan kalau dia nak tanya, insya-Allah. Tak ada. Semua faham? Saya dah agak semua faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul raziqin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Banyak lagi.